Assalamualaikum. Nama saya Fahriah binti Ahmad. Nombor matrik 283731. Tajuk slide yang saya akan terangkan adalah kedudukan Mahkamah Syariah dan Islam di Malaysia. Isi kandungannya, yang pertama, pengenalan. Yang kedua, sejarah hukum kanon Melaka. Yang ketiga, konsep dan struktur. Yang keempat, pelaksanaan. Yang kelima, isu-isu berkaitan. Yang keenam, kekuatan dan kelemahan. Yang ketujuh, analisis. Yang kelapan, cadangan penambahbaikan. Dan yang kesembilan adalah kesimpulan. Yang pertama adalah pengenalan. Mahkamah Syariah ditubuhkan di bawah Perlembagaan Persekutuan atau negeri melalui fasa-fasa mengikut peredaran zaman. Ia bermula semenjak kedatangan Islam itu sendiri ke Nusantara pada abad ke-13. Diikuti pula dengan kedatangan pedagang-pedagang Arab ke Melaka pada abad ke-14 yang telah mengubah perundangan Islam ke arah lebih sistematik. Adanya hukum kanon Melaka jelas sekali telah menunjukkan undang-undang Islam telah lama bertapak di Malaysia. Yang kedua, sejarah hukum kanon Melaka. Merujuk teks Abu Sujah dan Fath Al-Karib yang ditulis Ibnu Al-Qasim Al-Ghazi, berikut merupakan undang-undang Melaka yang termasyhur adalah Undang-Undang Melaka Asal, Undang-Undang Laut, Undang-Undang Keluarga Islam, Undang-Undang Jual Beli dan Acara Islam. Ia juga telah mempengaruhi negeri-negeri lain untuk menggubal undang-undang, iaitu Undang-Undang 99 Perak, Undang-Undang Johor, Undang-Undang Pahang. Namun begitu, semasa penjajahan British di Tanah Melayu, undang-undang lain telah dicipta yang menyebabkan berlakunya pencampuran kuasa. Maka undang-undang yang digunakan sudah tidak tertakluk lagi pada hukum kanon Melaka. Undang-undang baru yang diperkenalkan oleh pihak British ialah Kanon Jenayah, Enakmen Keterangan, Enakmen Kontrak, Kanon Acara Sivil, Kanon Acara Jenayah dan Kanon Tanah. Yang ketiga, konsep dan struktur. Mahkamah Syariah di Malaysia hari ini meletakkan keadilan pemulihan sebagai salah satu bentuk hukuman. Hukuman sekarang bersifat retributif, yang mana tertuduh boleh didenda atau dipenjarakan atau kedua-duanya sekali. Orang yang bersalah akan cuba dipulihkan dengan menghayati perkara-perkara yang dilarang dan diharuskan dalam Islam. Pesalah akan ditempatkan di pusat pemulihan ataupun dibimbing melalui misi khidmat sosial serta terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan. Mahkamah Syariah di Malaysia yang juga dikenali dengan nama Mahkamah Kadi terdiri daripada Mahkamah Agung Kadi dan Mahkamah Kadi, yang mana hakim akan dilantik oleh raja dan sultan di negeri masing-masing. Bagi wilayah persekutuan, Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak pula, hakim akan dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Pada awal 1990-an,
Mahkamah Syariah telah disusun semula hierarki kepada 3 peringkat yang berkonsepkan struktur baru, iaitu pertama, Mahkamah Rendah Syariah yang mempunyai bidang kuasa jenayah dan sivil. Yang kedua, Mahkamah Tinggi Syariah yang mempunyai bidang kuasa asal dan boleh merayu. Yang ketiga, Mahkamah Rayuan Syariah, iaitu mahkamah tertinggi yang mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan terhadap apa-apa keputusan Mahkamah Tinggi Syariah dalam bidang kuasa asal atau bidang kuasa rayuannya. Daripada struktur baru ini, beberapa jawatan telah ditukar mengikut kesesuaian, tidak termasuk wilayah persekutuan. Jawatan tertinggi diketuai Ketua Hakim Syar'i yang berada di peringkat rayuan. Hakim-hakim Mahkamah Rendah Syariah dilantik di bawah SPA. Hakim-hakim Mahkamah Tinggi dilantik oleh Sultan dan Raja Negeri masing-masing atas nasihat Menteri dan rundingan bersama Majlis Agama Islam. Hakim Mahkamah Rayuan pula dilantik tidak melebihi 3 tahun, yang mana jumlah bilangan hakim dilantik seramai 7 orang, dan dari jumlah itu 2 orang daripadanya mestilah dari korum Ketua Hakim Syar'i. Yang keempat adalah pelaksanaan. Mahkamah Syariah telah diberi kuasa menjalankan peraturan dan peruntukan undang-undang pentadbiran agama Islam bagi setiap negeri dan daerah di Malaysia. Bidang kuasa yang diberikan adalah seperti perkahwinan, penceraian, kekeluargaan serta penyelesaian harta pusaka kecil. Ia dibahagikan 3 peringkat berdasarkan bidang kuasa masing-masing. Yang pertama, Mahkamah Rendah Syariah. Ia membicarakan kes-kes yang diperuntukkan oleh enakmen negeri, iaitu mendengar dan memutuskan kes-kes tersebut, menyediakan kertas-kertas keputusan dan laporan mahkamah, serta membicarakan kes-kes di peringkat daerah. Yang kedua, Mahkamah Tinggi Syariah. Ia membicarakan kes-kes yang diperuntukkan kepadanya, mengeluarkan perintah kes-kes sivil dan jenayah, menyelesaikan dan mengesahkan kes-kes faraid, menguruskan kes-kes rayuan dan menyediakan jurnal mahkamah untuk diterbitkan, iaitu bagi sesetengah negeri. Yang ketiga, Mahkamah Rayuan Syariah bertugas untuk mendengar kes-kes rayuan, mempunyai kuasa pembatalan mana-mana sabitan hukuman oleh Mahkamah Syariah, mengurangkan hukuman, memerintah supaya diadakan perbicaraan semula atau ulang bicara, menerima rayuan responden yang dihukum penjara atau didenda tidak kurang RM25 dan telah membuat rayuan. Setiap rayuan akan didengar sekurang-kurangnya oleh 3 orang panel hakim rayuan daripada panel hakim rayuan syariah yang dilantik dan ditauliah oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan. Yang kelima, isu-isu berkaitan. Terdapat masalah bagi golongan murtad, iaitu orang keluar dari agama Islam. Apabila mereka ingin menukar status kepada agama lain, oleh yang demikian, pertelingkahan perundangan sentiasa berlaku di antara mahkamah syariah dengan mahkamah sivil. Ada kalanya kes tersebut dibawa ke Mahkamah Tinggi Syariah dan ada juga sehingga ke Mahkamah Rayuan Syariah.
Yang keenam, kekuatan dan kelemahan. Dari segi kekuatan, pertamanya, mahkamah syariah yang terdapat di Malaysia dapat menyediakan akses keadilan khas kepada majoriti umat Islam. Ini kerana mahkamah syariah mempunyai bidang kuasa khas ke atas perkara-perkara seperti perkahwinan, penceraian, harta pusaka serta tuntutan nafkah. Yang kedua, mahkamah syariah amat menjunjung prinsip dan nilai Islam dalam perkara perundangan serta memastikan undang-undang itu selari dengan ajaran Islam. Yang ketiga, status undang-undang syariah dan mahkamah syariah meningkatkan status Islam sebagai agama rasmi negara yang penting di dalam negara majoriti penduduk Islam. Dari segi kelemahan pula, pertamanya, adanya perasaan diskriminasi oleh orang bukan Islam kerana mereka tidak mempunyai akses kepada sistem perundangan yang sama, dan ini boleh menyebabkan perasaan tidak puas hati dan terpinggir di kalangan orang bukan Islam. Yang kedua, mahkamah syariah mempunyai bidang kuasa yang terhad yang boleh membawa kepada kesilapan dan ketidakselarasan dalam undang-undang. Yang ketiga, undang-undang syariah dan kedudukan mahkamah syariah mungkin bercanggah dengan undang-undang sivil dan piawaian hak asasi manusia, terutamanya dalam kes yang berkaitan dengan ketaksamaan jantina dan kebebasan beragama. Yang ketujuh, analisis. Undang-undang Islam bertujuan untuk menjaga prinsip perundangan serta memelihara hak asasi setiap manusia, tidak kira bangsa, agama maupun keturunan. Ia tertakluk kepada 5 perkara, iaitu pertama, menjaga agama, kedua, menjaga jiwa dan nyawa, yang ketiga, menjaga akal, yang keempat, menjaga keturunan, dan yang kelima, menjaga harta benda. Pelbagai kesalahan terdapat dalam enactment atau ordinan atau akta yang diletakkan di bawah bidang kuasa mahkamah syariah. Secara umumnya, kesalahan dibahagikan kepada 6 kategori. Pertama, kesalahan berhubung dengan seks seperti persetubuhan haram, khalwat, sumbang mahram dan melacur. Yang kedua, kesalahan berhubung dengan minuman keras seperti membeli, menjual dan meminum arak. Yang ketiga, kesalahan berhubung dengan aspek rukun Islam seperti tidak berpuasa pada bulan Ramadan dan tidak membayar zakat fitrah. Yang keempat, kesalahan dari aspek akidah seperti ajaran sesat, memberi pengajaran yang berlawanan dengan hukum syarak dan menukar agama. Yang kelima, kesalahan matrimoni seperti tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak, tidak taat kepada suami, menceraikan isteri tanpa kebenaran mahkamah dan tidak bermuasyarah dengan isteri. Yang keenam, berbagai kesalahan lain yang tidak termasuk dalam kategori di atas seperti pondan, menarikan isteri orang, mengaji pegawai hal ehwal Islam. Falsafah hukuman penjara dalam Islam bermotifkan antara lain memberi peluang kepada pesalah menjalani sesi pemulihan dan bertaubat. Kesalahan-kesalahan jenayah syariah
kebanyakannya bersifatkan separa jenayah, iaitu berbentuk maksiat yang dilarang oleh agama dan bercanggah dengan nilai akhlak yang murni. Pemulihan iman dan pemantapan akhlak mungkin sesuai juga diterapkan sebagai sebahagian hukuman mendidik. Terdapat beberapa kes yang dilaporkan yang mana hakim bicara menjatuhkan hukuman penjara kepada pesalah, namun hukuman itu diubah pada peringkat rayuan. Denda yang dikenakan hanyalah sebagai satu kemestian yang perlu dibayar oleh pesalah dan ia tidak dapat memberi pengajaran dan membentuk pencegahan kepada manusia secara keseluruhannya. Masalah kekurangan pegawai berkuasaan agama dan masalah logistik seperti kekurangan kenderaan operasi juga perlu diambil perhatian. Secara umumnya, undang-undang syariah sedia ada masih belum dapat membendung kesalahan jenayah secara berkesan. Oleh itu, pelaksanaan undang-undang syariah ini perlu diperkasakan lagi dari aspek hukuman dan penguatkuasaan. Yang ke-8, cadangan penambahbaikan. Bidang kuasa jenayah yang diberikan kepada Mahkamah Syariah di bawah Akta Mahkamah Syariah, iaitu Bidang Kuasa Jenayah 1965 Pindaan 1984 yang berkuat kuasa 1 Januari 1986 perlu dipinda bagi memberi bidang kuasa jenayah syariah yang relevan dengan masa. Had sekarang iaitu 3 tahun penjara, RM5,000 denda dan sebatan 6 kali dianggap rendah bagi Mahkamah Syariah. Walaupun Mahkamah Syariah telah tertubuh sebelum negara merdeka, kewujudannya hanya disebut dalam perkara 121-1A dan jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Tambahan itu, keputusan Mahkamah Syariah boleh dicabar dan diketepikan oleh Mahkamah Sivil meskipun selepas pindaan kepada perkara 121-1A Perlembagaan Persekutuan. Realitinya, dalam banyak kes, Mahkamah Sivil bukan saja mengetepikan keputusan Mahkamah Syariah, tetapi dalam hal-hal tertentu telah campur tangan dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah. Hakim Mahkamah Syariah hendaklah bersidang bersama Hakim Mahkamah Sivil apabila kes mengenai undang-undang Islam dibangkitkan dalam Mahkamah Sivil. Hakim Mahkamah Syariah boleh dipinjamkan ke Mahkamah Sivil apabila ada keperluan. Ini dapat menyelesaikan kes seperti Dalifco, di mana pihak yang memfailkan kes terdiri dari orang bukan Islam. Sedikit pindaan perlu dibuat kepada Perlembagaan Persekutuan dan Akta Mahkamah Kehakiman 1964. Yang ke-9 adalah kesimpulan. Kedudukan Mahkamah Syariah dan Islam di Malaysia mempunyai kekuatan dan kelemahan. Walaupun mahkamah menyediakan akses kepada keadilan untuk orang Islam dan menegakkan prinsip Islam, mereka juga boleh membawa kepada diskriminasi terhadap orang bukan Islam dan bercanggah dengan undang-undang sivil serta piawaian hak asasi manusia.
Kedudukan Mahkamah Syariah dan Islam boleh memberi kesan kepada keharmonian agama, sistem politik dan perundangan, dan reputasi antarabangsa negara. Adalah penting bagi Malaysia untuk mencapai keseimbangan antara hak orang Islam dan bukan Islam, dan memastikan bahawa kedudukan Mahkamah Syariah dan Islam adalah selaras dengan piawaian hak asasi manusia antarabangsa. Sekian, terima kasih.